Langsung Mahzuran dah masuk YouTube. Afif. Faiz okey Faiz? Dekat rumah SpongeBob tu? Okey Okey, tu baik Faiz. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, jadi hari ini kita nak buat gerak gempur untuk mata pelajaran yang terbaru ataupun mata pelajaran yang barulah. Sebelum ni kan kita buat Lughatul Quran kan. Kita dah siap dah, kita dah settle Lughatul Quran. Sekarang ni kita nak sambung yang baru iaitu sirah pula. Ini dia sirah. Jadi surah kita nak buat iaitu set 2. Kemudian kalau awak nak tengok, awak boleh rujuk dekat online punya nota. Ustaz ada bagi link kat dalam WhatsApp tu. Awak boleh rujuk nota untuk tahun 4. Untuk tahun 4 yang ni. Yang lepas set 1 itu tahun 3. Sekarang ini adalah tahun 4. Okey, kita nak jawab sama-sama. Okay, cuba jawab. Tak tahu pun cuba je lah. Jadi kalau kita tak tahu, kita cuba, kita salah, kita ingat benda tu kan. Okey, jom kita jawab soalan yang pertama. Soalannya adalah jihad terbahagi kepada bahagian. Berapa bahagian? 5, 4, 2, 3. Cuba jawab. Siapa-siapa boleh. Kalau salah tak apa, kita belajar. Jim. Afif kata jim. Natra kata apa? Alif. 5. Okey, 5, 4. Haizuran berutur kata apa? Dengan ninjuk saya mengatakan. Buat sikit. Alif juga. Okey, Faiz. SpongeBob kata apa? Patrick cakap apa kat awak? Cuba tanya. Apa? Okey, Faiz, cuba. 5 dah, 4 dah, takkan nak sama lagi Faiz? Cuba jawab yang lain. 2. Okey, 2. Yang lain ada lagi? Kasim, Muaz, ada jawapan lain? Siti Khalisha, Nur Khalisha, Solehah Uzman, Syazwani, Faris? Ada? Okay, kalau tak ada, kita ambil jawapan yang tepat adalah jawapannya 2. Maka Patrick yang betul. Tahniah Patrick tak pergi sekolah pun pandai. Duduk bawah batu pun pandai Patrick. Okey, baguslah Patrick. Okey, nombor 2. Jadi inilah dia, jihad terbahagi kepada 2. Jadi notanya Ustaz tulis kat tepi Jadi jihad Patrick hebat Patrick. Jihad terbahagi kepada 2. Jihad yang pertama adalah jihad asghar. Awak boleh tulis dekat awak punya nota tu, kat tepi pun boleh, kat kertas awak, asghar. Satu lagi adalah jihad iaitu akbar. Okey, jihad asghar ni apa? Jihad asghar ni adalah jihad yang kecil. Dan jihadul akbar ni adalah jihad yang besar. Sebagai contoh, jihadul asghar adalah jihad yang menentang ataupun kita menegakkan keadilan, melawan kemungkaran. Itu asghar. Kalau jihadul akbar, sebagai contoh, kita menentang hawa nafsu kita. Kemudian kita di medan perang, kita berjihad di medan perang, kita melawan hawa nafsu kita. Itulah jihadul akbar. Jihadul asrar ada menentang kemungkaran sebagai contoh. Tapi Ustaz tengok dekat dalam nota awak, dia kata jihadul asghar ni antaranya juga adalah menentang ataupun berjihad di medan perang. Itu tak pastilah tu kalau nota awak silap ataupun Ustaz yang silap, tak apa, nanti Ustaz semak lagi sekali. Sebab ada bercanggah sikit dengan nota kan. Hari tu nak masa bahasa Arab pun sama juga. Tengok lain pula kat nota awak ni kan. Tak apalah, nanti kita tengok. Jadi ini dia 2 bahagian jihad, asghar dengan akbar. Itu kita nak tahu. Okey, soalan yang kedua. Okey, Patrick cuba Patrick nanti. Peperangan Khandaq. Kita nak tengok peperangan Khandaq dikenali juga sebagai peperangan apa? Cubalah teka. Uhud ke, Tabuk ke, Badar ke, Ahzab? Mana satu? Cuba Natra, cuba Faiz, Afif. Lagi. Haizuran tu dia tengah merenung tu. Dia kena jutsu dia. Okey, kita mulakan dengan Faiz. Okey, Faiz, apa jawapan awak? Patrick. Silakan Patrick. Patrick, awak tak buka mic. Okay. Patrick mengatakan bar. Patrick mengatakan bar. Okey, Patrick jawab bar. Okey, yang lain, Natra jawab apa Natra? Jim. Okey, Afif Jim. Okey, lagi? Natra pun Jim, Tabuk.
Ni Dal, bukan dal, dal. dal. Oh, Afif tukar jadi dal. Oh, gelat. Okey, Hajuran? Alif. Alif. Uhud. Okey, ini sebutannya. Ini sebutannya Uhud. Ini sebutannya Tabuk. Bukan Tebuk Tebuk bukan. Tebuk lain. Ini Tabuk. Kemudian ni Badar dan ni Ahzab. Jadi, banyak-banyak jawapan yang betulnya adalah jawapan Afif. Iaitu Ahzab. Okey. Untuk awak kena tahu iaitu tiga peperangan. Iaitu peperangan yang pertama. Ustaz. Apa dia? Afif menggunakan teknik pantai ya. Teknik pantai. Untuk menang. Okey, untuk peperangan pertama awak kena tahu iaitu peperangan Badar. Awak kena tahu 3 peperangan je sebenarnya. Dalam awak belajar ni darjah 3, darjah 4, darjah 5 ni, awak kena tahu 3 peperangan je sebenarnya. Kemudian peperangan seterusnya peperangan Uhud. Dan seterusnya adalah peperangan Khandaq. Saya nak cerita satu-satu sikit Jadi kita nak terangkan sikit-sikit satu-satu secara ringkas je, bukan secara terperinci. Okey, yang pertama adalah peperangan Badar. Jadi peperangan Badar ni adalah iaitu tentera Islam seramai berapa orang? Tentera Islam seramai 313 orang. Kita tulis kat sini 313 orang. Ini tentera Islam tau, melawan tentera Quraisy ataupun tentera orang kafir, iaitu seramai 1000 orang. Kalau awak bayangkan 313 melawan 1000 orang, siapa yang akan menang? Mestilah 1000 orang yang akan menang kan. Tetapi strategi ataupun daripada strategi Rasulullah SAW menyebabkan menjadikan tentera Islam yang menang walaupun jumlah tenteranya sedikit. Apa dia? Ustaz bagi tahu ni macam dia jawab macam soalan dekat bawah. Oh, ada juga. Okay, dah jawab dia tu lah set. Okay, nanti simpan dulu. Boleh guna jutsu tu nanti. Walaupun awak dah tahu kan. Okay, untuk peperangan Uhud pula. Peperangan Uhud ni adalah berikutan ataupun rentetan daripada peperangan Badar. Jadinya, orang kafir ni, bila dia 1000 orang peperangan Badar, dia kalah dengan 300 orang. 300 lebih orang. Jadi dia malu tak? Dia rasa malu. Dia rasa malu. Dia rasa malu, dia rasa aib. Jadi dia rasa tak puas hati, maka berlakulah peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni berlaku di mana? Di Bukit Uhud. Jadi peperangan Uhud ni berlaku secara 2 peringkat. Pertama, orang Islam dekat atas Bukit Uhud, kafir Quraisy dekat orang tentera kafir dekat bawah. Dekat bawah gunung lah macam tu. Dekat bukit. Dekat atas bukit, tentera kafir dekat bawah bukit. Macam tu. Untuk peperangan Uhud adalah 1000 orang tentera Islam melawan berapa orang tentera kafir? Iaitu melawan 3000 tentera kafir. Jadi kalaulah kita tengok, memang tentera kafir lebih ramai daripada orang Islam. Kemudian dalam 1000 orang ni, ada orang yang munafik ataupun munafikin. Maka dia ni tak berani nak ke medan perang. Maka 300 orang ni, daripada 1000 orang ni, tinggallah hanya 700 orang. Maka 700 orang ni lah yang melawan 3000 orang. Jadi 300 orang munafik 300 orang tu yang tak jadi ke medan perang sebab dia takut. Apa dia? Jahat ini. Ustaz. Apa dia? Orang munafik dia takut sebenarnya. Orang munafik ni maksudnya orang yang berpura-pura. Sebagai contohlah, kalau waktu sekarang ni dia dekat depan orang ramai, dia akan buat baik, dia akan tunjuk baik. Contohnya bila ada orang dia akan solat, dia solat. Tapi bila tak ada orang dia tak buat pun semua benda tu, tak solat. Contohnya ada orang dia nampak, dia pun bersedekah. Dia nak menunjuk-nunjuk berpura-pura lah. Berpura-pura. Itulah yang dinamakan munafik. Okey. Jadinya itulah dia. Okay, jadi bila peperangan Uhud ada 2 peringkat. Peringkat yang pertama, strategi daripada Rasulullah adalah semua tentera Islam dekat atas bukit Uhud. Kemudian tentera kafir dia datang daripada bawah bukit. Maka bila tentera kafir datang, pasukan pemanah akan memanah daripada atas bukit Uhud. Maka semualah tentera kafir ni akan kalah. Pada peringkat awal ni tentera kafir ni sebenarnya kalah. Dan kemudian tentera kafir ni hampir melarikan diri. Meninggalkan harta-harta mereka dekat situ. Jadi bila tentera Islam tu, Rasulullah kata apa dengan tentera Islam yang lain? Jangan turun. Kita stay dekat bukit Uhud ni.
Kata Ustaz terangkan macam tu lah, lebih senang nak faham kan. Kita tetap dekat atas Bukit Uhud ni, tetapi tentera Islam ni apa? Ada yang ingkar. Maka dia ingkar dengan perintah ketua, dia pun turun daripada Bukit Uhud nak ambil harta yang ditinggalkan oleh kafir, tentera kafir. Maka tentera kafir tengok, orang Islam dah turun daripada Bukit Uhud. Maka mereka pun serang balik. Bila serang balik, maka tentera Islam pun kalah. Itulah dia. Cerita untuk peperangan Uhud. Untuk peperangan Khandaq pula, peperangan Khandaq ini adalah diambil nama daripada parit yang dibina. Contohlah ini kawasan peperangan. Ustaz buat dalam macam kemah lah macam ni. Kawasan peperangan orang Islam. Kemudian keliling semua ini dibina ataupun dibuatkan parit yang besar. Dibuat parit yang besar. Iaitu dinamakan Khandaq lah parit ni. Parit ni dibuat besar, parit Khandaq. Kemudiannya apa? Untuk peperangan Khandaq ini adalah 3,000 tentera Islam. 3,000 tentera Islam melawan, ini 300. Melawan berapa orang tentera kafir? Iaitu melawan 10,000. Awak bayangkan 3,000 melawan 10,000. Siapa yang akan menang kalau kita tengok berdasarkan jumlah? Semestilah 10,000. Apa dia Hazuran? Nak tanya Ustaz. Yang waktu ada malaikat datang tolong lawan tu perang apa? Inilah dia perang Khandaq namanya. Jadi ada 3 perang, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Perang Khandaq ni tentera Islam tahu mereka sedikit. Maka strategi mereka adalah membina parit yang besar. Jadi tentera kafir walaupun dah sampai sini, tentera kafir dia tak mampu nak merentas ataupun tak mampu nak melintas parit tu. Sebab apa? Parit yang besar sangat. Dia cuba pakai kuda, tetapi kuda tu jatuh ke dalam parit. Kemudian nak naik tak boleh. Jadinya apa? Tentera Islam dekat tengah ini dikepung selama beberapa hari. Dikepung selama, tak silap Ustaz, beberapa hari, 14 ke atau 18 hari. Macam itulah. Tapi lamalah dikepung tu. Dan sehingga tentera Islam dan Rasulullah dan tentera Islam yang lain masing-masing semuanya berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan. Maka Allah pun hantarkan tentera rahsia lah, ataupun kita panggil para malaikat lah untuk membantu dalam peperangan Khandaq ni. Maka berlakulah satu ribut ataupun angin kencang. Kemudian di dalam angin kencang ataupun ribut tersebut, tentera kafir semuanya kalah. Maka di situ tentera Islam menerima bantuan daripada ataupun pertolongan daripada Allah SWT. Apa dia? Dia panggil special force. Tapi itulah kebenaran Islam. Kita nampak, kita lihat peristiwa-peristiwa peperangan macam ni. Jadi kat sini kita pun nampak bahawa Islam tu agama yang benar. Kita nampak kat sini 3,000 ni hanya sedikit sangat nak berlawan dengan 10,000. Tetapi kerana Islam ini adalah agama yang benar, maka agama Islam tu menang. Jom kita tengok pula nombor 3. Nombor 3 ni, berapakah bilangan tentera Islam dan tentera kafir di dalam perang Badar? Siapa boleh jawab? Ba jawapannya. Kali dia mengatakan ba. Kali ni Patrick, Natra semua betul Hajuran semua betul Ya, jawapannya adalah ba. Jawapannya ba Ba dan ba. Seterusnya sebab apa? Sebab kat atas ni pun Ustaz dah tulis jumlahnya lawan berapa kan. Nombor 4. Siapakah nama bapa saudara Nabi Muhammad yang syahid di dalam perang Uhud? Ini Ustaz tak cerita tadi. Masa perang Uhud. Cuba teka siapa bapa saudara Nabi. Cuba teka. Alif Abu Jahal, Jim Saidina Hamzah, Saidina Ali, Saidina Umar. Mana satu? Saidina Hamzah. Saidina Ali. Hajuran ba, Afif ba, Patrick. Patrick Ba. Patrick pun ba. Alamak, masing-masing geng lah. Natra apa? Ba juga. Alamak. Ini terpengaruh dengan ni Naruto lah ni. Semua jawab ba. Jadi jawapannya salah. Jawapannya adalah Jim, Saidina Hamzah.
Alah, dia jawab betul tadi Sayyidina Hamzah. Okey, ketika ini, ketika perang Badar, perang Badar ni ramai yang mati, iaitu tentera kafir ramai yang mati. Kemudian ketika perang Uhud ni mereka nak membalas dendam lah macam tu. Dan ketika perang Uhud, Sayyidina Hamzah iaitu bapa saudara Nabi pun mati syahid di dalam perang Uhud tersebut. Tetapi Ustaz nak ceritakan iaitu Sayyidina Hamzah ini dibunuh oleh namanya Hindun. Namanya lah Hindun, dan dia bunuh Sayyidina Hamzah ni dengan secara kejam. Dia robek hati Sayyidina Hamzah, kemudian dia memakan hati Sayyidina Hamzah tersebut. Jadi dengan itu bila Rasulullah dengar perkara berita macam ni, Rasulullah pun menjadi marahlah. Apa dia? Sayyidina Hamzah tu singa. Ya, betul. Sayyidullah. Ya, Sayyidullah. Okey. Jadinya Rasulullah pun mendapat berita bahawa pakcik Rasulullah ni, bapa saudara Rasulullah Sayyidina Hamzah ni dibunuh dengan kejam. Maka mula Rasulullah rasa marah. Tetapi turunlah ayat Al-Quran yang di mana kita belajar di dalam tafsir Al-Quran tu. Nanti kita boleh tengok balik dekat tafsir Al-Quran, kita ada belajar berkaitan dengan perang Uhud ni, berkaitan dengan pembunuhan Sayyidina Hamzah ni. Itulah dia. Okey, nombor 5. Siapakah penentang utama dakwah Rasulullah? Abu Talib, Abu Lahab, Abu Bakar, Abu Hurairah. Siapa? Abu Lahab. Katanya Abu Lahab. Hafif, Natra, Patrick, what's your answer? Apa dia? Kalau tak jawab Ustaz auto pakai bahasa Inggeris. Itulah auto translate. Jim. Yeah. Jadi Jim juga, alhamdulillah. Jadi jawapan Patrick salah lah. Jawapan Patrick kata Alif. Salah, bukan Abu Talib, tetapi Abu Lahab. Abu Lahab ni pun sebenarnya adalah bapa saudara Nabi, tetapi dialah yang menjadi penentang utama dalam dakwah Nabi. Dialah yang menjerat ataupun dialah yang berhasad dengki kepada Nabi, sehingga kan dia tahu tempat Nabi lalu tu, okey, Muhammad selalu lalu sini, maka dia pun buat satu jerat ataupun dia tabur duri dekat situ supaya bila Rasulullah lalu, Rasulullah akan cedera. Macam tu. Bukan dia sahaja, bersama dengan isterinya juga. Kemudian Allah merakamkan kisah ataupun pengajaran ini di dalam surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kan? Itulah dia. Okey, Abu Talib ini bapa saudara Nabi, Abu Bakar ni sahabat Nabi, Abu Hurairah ni perawi hadis. Okey. Seterusnya, nombor 7. Nombor 6 lah. Oh, terlindung. Kok bisa? Kan? Macam mana Ustaz nak ni balik? Sekejap Boleh. Ini. Dan buat macam ni je lah. Okey, macam ni je lah. Okey, kita nak jawab yang nombor 6 pula. Menerima kunjungan diplomatik dan delegasi negara luar. Pernyataan tersebut menunjukkan masjid sebagai pusat apa? Diplomatik dengan delegasi. Menerima kunjungan diplomatik dan delegasi. Delegasi tu samalah dengan diplomatik tu, iaitu hubungan antara negara dengan negara. Jadi itu tentang apa? Itu menjadikan masjid tu sebagai apa? Pusat apa? Jim. Kalau kita nampak kat sini diplomatik. Diplomatik berkaitan dengan pendidikan, politik, ibadat, pentadbiran. Mana satu? Pentadbiran. Diplomatik antara negara dengan negara. Dia pun bergabung. Biasa kita panggil apa? Ali. Ya, betul, Netra. Jadi jawapannya politik. Kan biasa kita cakap politik. Bila berhubung negara dengan negara ataupun dalam negara kita sendirilah. Kerajaan ni dengan kerajaan ni. Mereka bergabung. Maka dinamakan sebagai politik. Itulah dia. Okey, nombor 7. Apakah nama berhala yang terbesar di zaman jahiliyah? Al-Minah, Al-Lat, Yaghut, Ya'uq. Mana satu? Berhala yang terbesar. Dekat mana? Dekat ni, pada zaman jahiliyah dulu. Jadi apa dia? Yang popular lah biasanya kita dengar Al-Minah, Al-Lat. Yang ni kurang kita biasa dengar lah. Dan yang paling besar adalah berhala, iaitu patung berhala Al-Lat.
Itu patung berhala yang paling besar pada zaman jahiliah dahulu. Okey, dan dahulu patung berhala ni diletakkan di mana? Diletakkan di keliling Kaabah. Kerana apa? Kerana apa? Mereka tahu Kaabah itu mulia dan orang datang untuk dan itu menjadi satu pusat tumpuan orang ramai. Maka kat situ jadilah pusat perniagaan. Maka kat situ jugalah diletakkan patung-patung berhala untuk jadi pusat ibadah lah macam tu. Okey. Nombor 8. Ketika memasuki kota Mekah, Rasulullah telah memerintahkan tentera Islam berpecah kepada ini pembukaan kota Mekah. Memasuki kota Mekah. Lepas tu kan kita tahu Rasulullah pecahkan pasukan kepada berapa pasukan? 3. Ba? 3? 4. Ba. Ya, jawapannya adalah ba. 4 pasukan. Kan satu masuk sana sini, penjuru-penjuru semua masuk serentak macam tu kan. Lepas tu malam kena kepung. Ya. Okey, nombor 9. Berikut ialah kesan perundangan Islam kepada dakwah Islam. Maksudnya perundangan Islam ni bagus tak? Bagus dah. Bila adanya undang-undang Islam, kita rasa terjamin, kita rasa terselamat, kita rasa terpelihara lah. Kita rasa terlindung, dilindungi macam tu. Tapi kecuali mewujudkan perdamaian, mempercayai peraturan yang boleh dipatuhi oleh semua, keamanan dan kemakmuran tidak dapat diwujudkan bersesuaian dengan masyarakat majmuk. Jadi apa yang kecuali? Ya, betul. Kecualinya adalah ini dia. Keamanan dan kemakmuran tidak dapat diwujudkan. Salah lah ni sebenarnya kecuali kan. Sepatutnya kesan daripada undang-undang Islam ni kita rasa aman, kita rasa makmur, kita rasa terlindung, kita rasa selamat. Macam itulah. Nombor 10. Apakah kesan pembukaan kota Mekah? Ini pembukaan kota Mekah yang baru je kita belajar kan dalam surah. Umat Islam mula menindas kaum musyrikin Mekah. Betul ke? Ramai umat Islam ditawan oleh tentera musyrikin. Umat Islam telah dihalau kembali ke Madinah. Umat Islam dapat menunaikan ibadat tanpa rasa takut. Ya, betul. Bila bukanya kota Mekah, umat Islam boleh buat ibadah di kota Mekah, di Kaabah itu tanpa rasa takut. Kerana apa? Kerana kota Mekah telah menjadi negara ataupun kota tawanan Islam, orang Islam. Okey, seterusnya ini pula. Okey, ini dia suruh padankan ini dia padankan pernyataan di bawah. Ini adalah pemerintah ataupun raja-raja di luar negara, iaitu Raja An-Najashi, Jaifar, Hulqal, Kisra, Muqayqis. Ni sebenarnya agak sukar sikit lah sebab dia dah berkaitan dengan ni kan. Jadi An-Najashi negara mana? Mesir ke, Habsyah ke, ni Aman kot. Oman macam tu lah. Rom dengan Parsi. Jadi mana satu? Kita mula dengan An-Najashi. Biasa awak tahu An-Najashi ni apa? Rom. Rasulullah pernah berhijrah ke sini. Orang Islam pernah berhijrah di sini. Ya, betul. Jadi An-Najashi ni adalah Habsyah. Ustaz dah pakai inilah. Berubah sikit. An-Najashi. Okey, kemudian Jaifar. Raja Jaifar negara mana? Ini sebenarnya susah sikit, Ustaz bagi je lah. Kan nak teka? Clue. Okey, clue dia bermula dengan huruf Ain. Oman ataupun Oman. Okey, betul. Kemudian 13. Hurqal negara mana? Hurqal. Clue-nya bermula dengan R. Ya, Rom. Alamak apa ni? Ustaz dah ambil anak panah. Aduh, baik-baik Ustaz. Okey, ambil anak panah dulu. Ini dia. Hurqal adalah Rom. Okey, Kisra negara mana? Apa? Bermula dengan P. Parsi. Ya, Parsi. Kucing Parsi. Tak. Ustaz, Parsi tu kat mana Ustaz? Ini semua negara Arab. Rom. Tapi ini semuanya nama-nama yang lama. Sekarang ni kan dah nama yang baru. Contohnya siapa kurang sikit. Tapi dah tukarlah nama, contohnya Egypt Mesir. Ada nama-nama lain dah. Sebab sekarang ni dia dah tukar kepada nama Ustaz yang ada
Dubai apa? Dubai dulu apa macam tu lah. Macam tu. Sekarang dah tukar jadi Dubai macam tu lah. Lebih kurang Ustaz. Yang bawah sekali tu Ustaz. Apa dia? Parsi tu bukan kucing ke? Tak. Parsi tu, itu kucing Parsi tu lain. Kucing Parsi tu jenis kucing. Mana atas ni? Tak sampai lah. Okay. Oh sampai. Macam tu. Jadi inilah jawapan dia. Okay. Macam tu. Cantik pula buat macam ni kan. Okay, bagus. Okay, nombor 16 kita nak habiskan sikit lagi. Ada lagi 2 muka surat. Kemudian kita habis. Okay, jom kita masuk nombor 16. Okay, nombor 16 kita Ustaz bacakan soalan. Okay, jawab Pada tahun ke-8 Hijrah. Okay, ni dia. Pada tahun ke-8 Hijrah berlaku pertelingkahan antara Bani Khuza'ah dengan Bani apa yang dibantu oleh kaum Quraisy. Mereka bergaduh ataupun mereka bertelingkah lah. Jadi kemudiannya terjadilah pembukaan kota Mekah. Jadi Bani Khuza'ah dengan Bani apa? Bani Bakar ke Bani Najran? Bani Bakar. Ya, bagus. Jadi jawapannya adalah Bani Bakar. Jadi apabila berlaku pertelingkahan dengan Bani Bakar, maka mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah, di mana mereka tidak boleh menyerang orang Islam. Tapi mereka telah menyerang orang Islam, kafir Quraisy ni. Dia telah menyerang Bani Khuza'ah ni. Bani Khuza'ah ni adalah pada pihak orang Islam. Jadi mereka menyerang, mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Maka terjadilah pembukaan kota Mekah, di mana Rasulullah dengan tentera Islam bergerak masuk ke kota Mekah, pecah jadi 4 pasukan. Yang tadi tu kan, itulah dia peristiwa tu. Okay, 17. Seramai berapa orang penduduk Bani Khuza'ah telah berkorban di dalam pertelingkahan tersebut? Seramai berapa orang? Agak-agak 10. Alamak, 20. Tadi Afif? Jawapannya? Tak sure. Not sure tiada di sini ya. Maaf. Not sure tiada. Saya pilih dua-dua. Cuba pula. Atau menang. 20. Okey, jadi Afif lah yang betul. Azwan dia dah tukar jawapan dia. Dua-dua. Betul, dua-dua. Jadi jawapannya 20 orang. Jadi 20 orang Bani Khuza'ah ni di pihak orang Islam ni telah terkorban di dalam pertelingkahan yang tadi ni. Jadi disebabkan itulah mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah. Apa dia? Korban tu apa? Berkorban ni maksudnya mati syahid. Berkorban dalam pertikaian tersebut. Okey, nombor 18. Nabi Muhammad berasa sangat marah kerana kaum Quraisy telah melanggar perjanjian. Alamak, ni dah bagi tahu dah. Perjanjian apa tadi? Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Jadi mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah, maka berlakulah selepas itu pembukaan kota Mekah. Okey, nombor 19 pula. Kaum Quraisy telah memilih untuk berbincang dengan Nabi Muhammad dan umat Islam. Mana satu? Berperang ke berbincang? Berperang. Berbincang. Haizuran betul. Berbincang. Okey. Kenapa dapat dekat jawapan awak berperang? Sebenarnya berbincang. Sebab macam ni. Sebabnya bila berlakunya pelanggaran perjanjian Hudaibiyah, maka ketika itu tentera Islam pun datanglah, tetapi tentera Islam berhenti dekat satu tempat, dan kemudian orang kafir menghantar wakil untuk berbincang dengan Nabi Muhammad. Macam tu. Dia menghantar wakil untuk berbincang, tetapi perbincangan itu tak terjadilah. Maka Rasulullah pun teruskan dengan sebab mereka telah melanggar perjanjian, maka Rasulullah pun berlakulah pembukaan kota Mekah di situ. Sebenarnya berbincang kat sini. Tapi macam mana kita nak ikut jawapan mana bukan berperang. Sebab apa? Tapi ada juga berperang. Ketika berlaku pembukaan kota Mekah tu, ada beberapa bahagian ataupun kelompok pasukan yang melawan. Maka ada juga berlaku macam
pertelingkahan lah, tapi tak adalah berperang yang ni. Ustaz, itu nanti jawab Ustaz. Itulah. Kita ikut je lah jawapan dalam ni. Okey, berperang. Okey, nombor 20. Akhirnya kaum Quraisy bersemangat takut untuk berperang dengan umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Takut. Ya, takut. Tu sebab Ustaz kata dia takut untuk berperang, maka mereka berbincang sebenarnya. Itulah dia. Ustaz, kalau salah kita salahkan nota Ustaz. Bukan salah nota ni, salah jawapan awak ni dekat chat ni. Jawapan salah. Jawapan adalah Kali. Okey, last. Okey, nak azan ke? Belum. Okey, nombor 21. Perundangan Islam mula diperkenalkan pada tahun undang-undang Islam mula diperkenalkan pada tahun berapa? Dia agak sukar sikit sebenarnya. Tapi cubalah agak-agak. Oh, nak azan. Okey, sebelum kita nak sambung kita punya gerak gempur ni, kita dengar azan sekejap. Okey, jam 2 minit. Minum air, pergi tandas boleh? لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية والرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Okey, Alhamdulillah. Jom kita sambung balik. Sekejap Okey, jom kita sambung balik. Okey, nombor 21.
perundangan Islam mula diperkenalkan pada tahun, jadi kita tengok tahun mana. 8 Hijrah, pertama Hijrah, yang lain ni bukan tahun. Jadi mana satu? Pertama ke 8 Hijrah? Perundangan Islam. Cuba. Ke-8. Okey, ke-8. Lagi? Jawapan yang lain? Naruto? Pertama Hijrah. Fifth tukar balik. Ya, betul. Jadi, jawapan tak jawapan. Jawapan awak apa, Haizuran? Saya sama dengan Hafiz. Sama dengan Hafiz. Kita ikut dengan orang yang duduk dekat angkasa, Ustaz. Ya, betul. Jadi Saya jawapannya dekat bumi. Oh, bumi. Jadi jawapannya pertama Hijrah. Betul? Pertama Hijrah. Jadi pertama Hijrah ni apa? Pertama Hijrah ni adalah apabila Rasulullah SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Maka bila berhijrah ke kota Madinah, tahun pertama inilah pertama Hijrah ni, maka Rasulullah pun mula memperkenalkan perundangan Islam. Perundangan Islam mula diperkenalkan pada tahun itulah. Okey, nombor 22. Perang Khandaq berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Jadi mestilah dekat sini tarikh. Jadi mana satu tarikh? 15 Ya, 15 Syawal. Bagus kan? Okey, dah terapun betul. Jadi jawapannya adalah 15 Syawal. Jadi kita tak tahu sebenarnya jawapan dia apa, tapi kita tengok berdasarkan dia punya kat sini kan. Okey. Ini perang Khandaq. Macam tu. Okey, nombor 23. Nama bai'ah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selepas mendengar berita kematian Saidina Uthman ialah bai'atul apa? Nampaklah kat situ kan, bai'atul apa? Cuba. Bai'atul. Mana yang bai'atul? Tengah-tengah, Ustaz. Ya, bai'atul Ridwan nama dia. Bai'atul Ridwan ni adalah perjanjian taat setia. Ini peristiwanya apa? Peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Mereka menghantar Saidina Uthman untuk berbincang dengan tentera kafir. Tetapi mereka menculik tentera Uthman ni. Kemudian mereka kata apa dekat orang tentera Islam, mereka kata apa kat tentera Islam? Mereka sebarkan berita bahawa Saidina Uthman ni telah mereka bunuh. Maka Rasulullah pun dah buat bai'ah, iaitu bai'atul Ridwan ni, perjanjian taat setia. Maka kena menegakkan agama, menegakkan kebenaran lah. Maka Rasulullah pun, tentera Islam nak menyerang tentera kafir. Tentera kafir pun jadi takut. Alamak, tentera Islam nak serang, mestilah confirm lah tentera kafir tu kalah. Kerana apa? Waktu itu tentera Islam sangat-sangat hebat. Dan mereka takut, maka mereka pun berdamai tetapi melakukan perjanjian. Dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Kerana apa? Berlakunya di Hudaibiyah. Macam tu. Okey, seterusnya nombor 24. Pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun, carilah tahun dekat atas ni. Mana tahun? Ini dia. Nombor 24. 23 24. Kan? Nombor 24 ni. Pembukaan kota Mekah. Berlaku pada 8 Hijrah. Ini dia. Last sekali nombor 25. Masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah ialah mana satu masjid yang pertama dibina? Masjid Quba ke Masjid An-Nabawi? Masjid Quba. Ya, betul. Masjid Quba yang menjadi kiblat pertama juga kepada orang Islam. Okey, ini dia. Jadi Masjid Nabawi ni tak ada. Dia saja je nak kelirukan awak. Okey, jom kita jawab. Habiskan sikit lagi. Inilah last. Okey, kita nak padankan. Ini dah habis kan? Ini Ustaz nak highlightkan masjid yang pertama. Okey, ini dia. Okey, ini Ustaz kesikan. Kita nak jawab sama-sama. Okey, kat sini dia suruh padankan berdasarkan tempat. Jadi kita nampak dekat sini berdasarkan tempat. Iaitu Masjidil Haram dekat mana? Kota Mekah ke Kota Madinah? Kota Madinah. Masjidil Haram. Natra kat mana? Mekah. Ya, betul. Kan orang Islam mengerjakan haji dekat Kota Mekah, dan dekat Kota Mekah tu kita cakap Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ini dekat Kota Mekah.
Okey, makam Rasulullah. Makam Rasulullah dekat mana? Rasulullah lahir di Mekah, tetapi Rasulullah wafat di mana? Kota Madinah. Ya, di Madinah. Maka makam Rasulullah iaitu di Madinah. Okey, Kaabah dekat mana? Kota Mekah. Ya, ini kalau salah memang kena jentik lah. Okey, Kaabah dekat Mekah. Okey, tempat hijrah Rasulullah. Rasulullah berhijrah dari mana ke mana? Madinah. Ya, jadi tempat hijrah adalah di Madinah. Bagus. Okey. Nampak? Tak boleh masuk ni. Okey. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dekat mana? Masjidil Haram. Ya, betul. Masjidil Haram dekat Mekah. Maka Masjid Nabawi dekat Madinah. Rasulullah lama menetap di Madinah dan mendirikan masjid, iaitu Masjid Nabawi. Nabawi masjid Nabi lah. Masjid yang selalu Rasulullah solat dekat sini. Itu dinamakan Masjid Nabawi. Okey, maka dah siaplah kita punya gerak gempur daripada soalan 1 hingga soalan 30. Alhamdulillah, tahniah. Okey, kita siap awal, kita dapatlah habis kelas awal. Boleh dah tengok Naruto. Okey, terima kasih. Patrick pun dah masuk dalam dia punya rumah semula, di bawah batu tu. Okey, jadi tinggal berapa orang? Tinggal 9 orang. Alhamdulillah, ramai juga sebenarnya. Haizuran, Afif, Natrah, Kasin Rauda, Muaz, Siti Kalisha, Nur Kalisha, Soleha Uzma, Syafiqah Najwa. Alhamdulillah, tahniah, anda murid-murid yang hebat. Kerana apa? Tak semua murid boleh buat macam mana yang awak buat sekarang ni. Tahniah, teruskan usaha macam ni. Istiqamah dalam usaha awak ini, insya-Allah dapat pahala yang besar. Dan insya-Allah semoga kita semua ini Ustaz, macam mana Ustaz? dapat kebaikan. Okey, sebelum extra kelas extra kelas nak ajar tu. Okey, kita tutup kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Boleh tak Ustaz Afif bacakan? Boleh Ustaz. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Tahniah, anda murid-murid yang hebat. Teruskan usaha macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam Ustaz. Tambahan Ustaz, Okay, tambahan. bye. Kelas tambahan. Sekejap Ustaz bukakan Okey, macam ni. Saya share screen Okey Ustaz, mantap Ustaz. Okey, macam mana nak buat cursor macam Ustaz ni kan? Jom share screen. Macam mana Ustaz? Namanya cursor ni yang Ustaz mau tahu itu. kenapa tak boleh share Haizuran?